Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 10 Januari 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak sentiasa membantu rakyat tanpa pilih kasih dan tidak mengira latar belakang dalam menyalurkan bantuan. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Manyinjawong berkata, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah membawa pembangunan secara menyeluruh dan berperingkat untuk manfaat semua rakyat. Menurutnya, tumpuan kerjaan Sarawak pada masa ini ialah untuk membangunkan pelbagai kemudahan di kawasan luar bandar dalam usaha memastikan semua rakyat menikmati pembangunan yang setara. Dalam pada itu, semasa berucap dalam Majlis Penyampaian Cek Projek Kecil Luar Bandar FRP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tembeduk di Kampung Picin pada Jumaat, beliau menambah Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM750,000 kepada 42 penerima bagi projek FRP tersebut. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tembeduk memberitahu kaum Bidayuh perlu terus memberi sokongan kepada kerajaan GPS dan 8 kerusi Dun Bidayuh juga harus dipertahankan dalam pilihan raya negeri PRN ke-12 kelak. Berita seterusnya, sebanyak 25 buah kampung di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opa telah menerima tangki air sumbangan Kerajaan Sarawak bagi fasa pertama. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, sebanyak 1,110 tangki yang diserahkan itu akan memberi manfaat kepada penduduk kampung. Tangki air ini ialah untuk kita standby sebab kadang-kadang pressure atau tekanan air di kampung ini tak cukup. Bukan kampung bukan, tetapi seluruh N1 Upah. Jadi kita lah serahkan tangki air ini untuk kita menghadapi masalah-masalah tekanan air atau musim kemarau, tangki ini digunakan. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran penyerahan tangki air Dun Opa 2021 di Dewan Serbaguna Kampung Bokah, Lundu pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Francis Harden berharap penduduk-penduduk di kampung lain akan memberikan kerjasama kepada pegawai daerah dan Pusat Khidmat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Dun Opa supaya tangki air itu dapat diserahkan kepada pihak yang telah diluluskan permohonannya. Dalam pada itu, bercakap kepada media selepas penyerahan tangki air itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang menambah, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bersama Pusat Khidmat perlu membantu penduduk dengan membuat permohonan bagi menambah atau menaik taraf loji air kepada agensi yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah tekanan air rendah serta kapasiti loji air yang tidak mampu menampung penggunaan penduduk. Berita selanjutnya, Kampung Perangkan Mawang bakal memiliki gereja baharu dengan menggunakan peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain unifor berjumlah RM80,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup Martin Ben ketika melakukan tinjauan projek tersebut pada Jumaat berkata, pada asalnya peruntukan tersebut bagi membaik pulih gereja tetapi diubah kepada membina gereja baharu. Peruntukan tambahan diperlukan untuk menyiapkan gereja tersebut perlu dibincangkan oleh ahli jawatan kuasa AJK gereja sebelum dimajukan ke Pusat Khidmat Dun Kedup dan seterusnya ke pejabat unifor. Dalam tinjauan tersebut juga turut diselitkan ziarah kasih pergerakan wanita Dewan Undangan Negeri Dun Kedup kepada 4 orang warga emas. Manakala dalam majlis berasingan, Martin telah menyerahkan projek bina parit konkrit kampung Sanggai Empani sejauh 224 meter yang telah dijalankan sejak 28 Disember 2020 lepas dan dijangka siap pada 28 April 2021. Beliau memberitahu permohonan untuk pembinaan bilik gerakan Balai Raya di Kampung Sanggai Empani telah dipertimbangkan dan dijangka akan dibina pada tahun 2021. Tambahnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan penduduk harus mengetahui bahawa semua permohonan projek harus dibincang dan dipersetujui serta diberi keutamaan tertentu terlebih dahulu. Ujar beliau, semua permohonan projek akan beliau teliti dan mengambil kira permohonan lain dari 68 buah kampung di kawasan Dun Kedup. Berita di Gedong, jalan alternatif dari Kampung Ensenge Melayu ke Gedong yang melalui Jalan Sawit akan diturap tidak lama lagi sekaligus akan memudahkan perjalanan penduduk setempat.
Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Naruddin Namajais berkata, apabila ia siap kelak, ia akan memendekkan masa perjalanan dari Ensenge ke Gedong, Lubuk Pungkur dan ke Kota Semarahan. Berucap ringkas semasa program Ride Ngagak Sidak Ensenge pada Sabtu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong menambah program seumpamanya juga mampu merapatkan hubungan pemimpin dengan rakyat. Jelasnya ia turut mengeratkan lagi hubungan penduduk di antara zon-zon di bawah kawasan Gedong. Seterusnya, Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk membantu dalam penyediaan aset bagi memudahkan pelaksanaan tugas Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sempadan Sarawak. Ini disebabkan aspek keselamatan di kawasan Sempadan Sarawak perlu dipertingkatkan lagi. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Muhammad menjelaskan hampir setiap hari Angkatan Tentera Malaysia ATM berjaya melakukan tangkapan di Sempadan Sarawak. Justru katanya, penetapan dan penyusunan strategi yang baharu dengan mengoptimumkan aset yang ada diperlukan bagi mempertingkatkan keselamatan di Sempadan. Sebab kami akan mula mendapat aset-aset, pertama sekali macam dari segi aset-aset untuk surveillance, macam drone dan sebagainya yang kami akan mula dapat. Dan juga yang kedua adalah aset-aset yang bersabit untuk melaksanakan mungkin dalam bentuk motosikal dan kenderaan yang mana untuk memudahkan lagi. Macam sekarang ni, aset yang kami ada itu tidak cukupi untuk kami melaksanakan tugas ini. Jadi ada aset untuk yang motosikal, contohnya macam SUV atau 4x4, jadi memudahkan lagi kami untuk bergerak lebih jauh dan banyak lagi kawasan yang boleh kami kawasan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Ujar beliau lagi, dengan penambahan aset tersebut juga ia dapat membantu untuk mengenal pasti tekong darat yang membantu kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Semua penghuni di Rumah Panjang Bui Panjai menjalani ujian swab selepas dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Pemeriksaan dan ujian swab itu dilaksanakan pada Jumaat oleh petugas Jabatan Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Lubuk Antu. Tinjauan yang dilakukan juga mendapati petugas barisan hadapan membuat kawalan ketat bagi memastikan tiada individu yang keluar masuk dari kawasan rumah panjang tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.